sejahtera. Hari ini saya dan rekan sekumpulan saya akan membentangkan tentang kajian kes yang telah kami buat. Pegawai kanan bomba salah guna kuasa dipenjara 3 tahun, denda ringgit Malaysia 172.000 adalah tajuk kajian kes yang dibuat. Dalam kes tersebut, kesalahan salah guna kuasa merupakan satu isu yang menonjolkan kepentingan integriti dan accountability dalam kalangan pejabat awam, lebih-lebih lagi dalam sektor keselamatan yang melibatkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Hal ini telah menjejaskan nama baik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia hanya disebabkan oleh kecuaian dan tindakan tidak bertanggung jawab seorang pejabat awam. Latar belakang kes pegawai kanan bomba yang terlibat dalam salah guna kuasa ini merupakan penolong kanan penguasa bomba. Tertuduh bernama Muhammad Roslan Zakaria yang berumur 41 tahun. Kesalahan ini didakwa dilakukan di Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia, wilayah Timur Marang, dan kes ini berlaku pada Julai dan November 2016. Pegawai bomba tersebut telah didapati bersalah terhadap 3 pertuduhan yang melibatkan ibu mertuanya dan juga adik iparnya, yang menyebabkan beliau dikenakan hukuman bagi setiap kesalahan yang telah dilakukannya. Dalam kes ini, pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya SPRM, Farah Yasmin Saleh, dan pendakwa SPRM Nur Rehan Muhammad Yusuf, manakala tertuduh diwakili Peguam J. Ravish Shankar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Farah Natika. Saya ingin membentangkan bahagian saya, yaitu bahagian yang ketiga, pengenalan kes. Bagi pengenalan kes ini, dia tertulis pegawai kanan bomba Muhammad Roslan Zakaria berumur 41 tahun didakwa atas 3 pertuduhan salah guna kuasa. Kesalahan ini berlaku di Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia wilayah Timur Marang pada bulan Julai hingga November tahun 2016. Jumlah kontrak 32.540 diberikan kepada syarikat milik kali keluarganya. Itu saja untuk bahagian ini. Kita akan terus ke bahagian seterusnya, yaitu proses pembongkaran dan tindakan terhadap kes. Bahagian yang seterusnya ialah proses pembongkaran dan tindakan terhadap kes. Yang pertama, syarikat terlibat dan jenis pembekalan. Syarikat yang terlibat yaitu Paksu Global Enterprise milik ibu mentuanya memiliki jenis pembekalan sebanyak RM8.100, antena dan alat ganti pengecas. Yang kedua, Muazzam Global Enterprise milik adik iparnya memiliki jenis pembekalan sebanyak RM7.440, yaitu kompas dan RM17.000 peralatan keselamatan. Pelanggaran seksyen ini termasuklah pelanggaran seksyen 23 Akta SPRM 2009, penyalahgunaan kuasa untuk kepentingan keluarga. Yang kedua ialah siasatan dan pendakwaan. Siasatan ini dilakukan oleh SPRM dan bukti telah dikumpulkan melalui dokumen dan saksi. Pendakwaan oleh Timbalan Pendakwa Raya Farah Yasmin Saleh dan pegawai SPRM Nur Rehan Muhammad Yusuf. Pihak pendakwaan telah memohon hukuman berat sebagai pengajaran. Pihak pembelaan pula telah memohon hukuman diringankan kerana tertuduh telah digantung tugas. Yang ketiga ialah keputusan mahkamah. Mahkamah Seksyen Kuala Terengganu telah menjatuhkan hukuman sebagai 3 tahun penjara dan denda RM1.722.000. Penangguhan hukuman penjara telah dibenarkan dan menunggu rayuan di Mahkamah Tinggi. Denda sebanyak RM172.000 dan tidak boleh ditangguhkan. Akhir sekali ialah pengajaran dan implikasi. Ketegasan SPRM dalam mengenai salah guna kuasa dalam sektor awam. Dan kedua, peringatan kepada pejabat awam untuk tidak salah guna kuasa kerana boleh membawa hukuman berat.
Dan yang terakhir sekali ialah kepentingan ketulusan dalam proses perolehan kerajaan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Dayang Nur Amira Syaira binti Ruslan. Saya akan membentangkan faktor-faktor yang menyebabkan kes berlaku. Kes pegawai kanan bomba iaitu dikenal sebagai Muhammad Ruslan Zakaria yang disabitkan kesalahan penyalahgunaan kuasa berpunca daripada beberapa faktor utama. Salah satu faktor utama ialah penyalahgunaan jawatan untuk kepentingan pribadi. Pegawai ini menggunakan kuasa yang dimilikinya untuk mendapatkan manfaat sendiri, seperti menerima rasuah dan memberikan keistimewaan kepada pihak tertentu. Tindakan ini menunjukkan bahawa beliau mengutamakan kepentingan pribadi berbanding tanggung jawabnya. Selain itu, kelemahan dalam pengawasan dan penguatkuasaan juga menjadi punca kes ini berlaku. Jika sistem pemantauan dalam organisasi tidak ketat, pegawai yang berjawatan tinggi boleh menyalahgunakan kuasa tanpa mudah dikesan. Ketiadaan sistem kawalan yang berkesan membolehkan penyalahgunaan kuasa berlarutan sehingga akhirnya membawa kepada salah laku yang lebih berat. Seterusnya, faktor lain yang menyumbang kepada kes ini ialah masalah integriti dan etika kerja. Pegawai yang tidak mempunyai nilai integriti yang lebih tinggi lebih cenderung untuk terlibat dalam penyalahgunaan kuasa. Sikap pegawai yang tamak dan keinginan untuk mendapatkan kekayaan dengan cara mudah serta kurangnya rasa bertanggungjawab terhadap amanah yang diberikan boleh menyebabkan seseorang individu tergoda untuk melakukan kesalahan. Selain itu, budaya kerja yang tidak sehat dalam organisasi juga boleh menjadi pendorong kepada penyalahgunaan kuasa. Jika di dalam sebuah organisasi terdapat pegawai lain yang turut mengamalkan sikap yang sama atau tiada tindakan tegas yang diambil terhadap kes-kes sebelumnya, maka kegiatan tersebut akan menggalakkan lebih ramai pegawai melakukan kesalahan yang sama. Sikap berdiam diri dalam kalangan rakan sekerja boleh memperburuk keadaan kerana tiada sesiapa yang berani melaporkan salah laku tersebut. Di samping itu, kurangnya kesedaran dan pendidikan berkaitan integriti serta pencegahan rasuah turut menjadi faktor yang mendorong kes ini berlaku. Jika pegawai tidak diberi latihan dan pemahaman yang mencukupi tentang undang-undang serta kesan buruk penyalahgunaan kuasa terhadap organisasi dan masyarakat, mereka mungkin menganggap perbuatan tersebut sebagai perkara biasa. Oleh itu, kesedaran berkaitan etika kerja dan pencegahan rasuah amat penting bagi memastikan pegawai memahami peranan dan tanggungjawab mereka dengan lebih telus. Kesimpulannya, kes ini berlaku disebabkan penyalahgunaan kuasa, kelemahan pengawasan masalah integriti, budaya kerja yang tidak sehat serta kurangnya kesedaran tentang integriti dan rasuah. Bagi mengadakan kes sebegini berulang, langkah-langkah pencegahan perlu diperkukuh, termasuk memperketat sistem pemantauan, menegaskan nilai integriti dalam organisasi serta mengenakan hukuman yang lebih setimpal terhadap perilaku kesalahan sebagai pengajaran kepada masyarakat dan orang lain. Selamat sejahtera semua, nama saya Alicia binti Rahman, nometrik sela MS 240929790. Pada hari ini saya akan membentangkan laporan tugasan yang kedua. Saya akan membentangkan implikasi kes. Terdapat 4 implikasi kes. Implikasi kes yang pertama ialah kesadaran masyarakat, di mana masyarakat Malaysia mempunyai hak untuk mendapatkan tindakan yang adil dan saksama apabila melibatkan sebarang bentuk penyelewengan. Implikasi kes yang kedua pula ialah kredibiliti institusi. Mahkamah telah menjatuhkan hukuman kepada seorang pegawai kanan bomba yang telah menyalahgunakan kuasa merupakan tindakan yang tepat oleh mahkamah dan boleh memulihkan kepercayaan masyarakat semula. Implikasi yang ketiga pula ialah teguran terhadap penyalahgunaan kuasa, di mana pihak berkuasa telah mengambil tindakan yang serius. Tindakan yang serius itu ialah mengenakan denda sebanyak RM172.000 dan dikenakan hukuman penjara selama 3 tahun. Tindakan tersebut telah menyadarkan penyerta awam agar sentiasa mengamalkan 3 prinsip, iaitu prinsip yang pertama, prinsip keadilan, yang kedua, prinsip ketulusan, dan terakhir, kepentingan umum. Dan implikasi yang terakhir ataupun implikasi yang keempat, pengajaran kepada penjawat awam. Kepada penjawat awam di luar sana haruslah bertanggung jawab apabila melakukan sebarang tindakan, dan apabila mereka tidak melakukan tindakan secara bertanggung jawab ataupun tidak sepatutnya, ia akan merosakkan
nama baik dan boleh dikenakan undang-undang yang serius. Halo semua, nama saya Jusliawati Ramon. Seterusnya saya ingin membentangkan tentang pengajaran yang kami peroleh melalui case ini. Ada 4 pengajaran yang akan saya terangkan kepada Anda semua. Pengajaran yang pertama adalah pentingnya integriti dalam perkhidmatan awam. Dalam case ini mengajarkan kita tentang kepentingan integriti dalam diri penjawat awam dan mengelakkan penyalahgunaan kuasa. Hal ini dikatakan demikian karena integriti merupakan prinsip utama yang harus diterapkan dalam diri seseorang penjawat awam untuk mencapai dan mengekalkan tadbir urus yang baik, teratur, dan sistematik. Pengajaran yang kedua adalah kesadaran tentang rasuah. Dalam case ini membuktikan bahwa rasuah boleh berlaku dalam pelbagai bentuk seperti mencadangkan syarikat milik keluarga untuk mendapatkan kontrak. Oleh itu, pengajarannya yang boleh dipelajari daripada case ini adalah semua pihak, sama ada sektor awam atau sektor swasta, agar memahami akibat buruk yang ditanggung apabila terlibat dalam rasuah, bukan saja terhadap diri sendiri, tetapi juga terhadap masyarakat dan negara. Pengajaran yang ketiga adalah pentingnya penguatkuasaan undang-undang. Dalam case ini mengajarkan kita tentang pentingnya penguatkuasaan undang-undang yang tegas dalam mencegah dan menghukum salah laku seseorang individu tersebut. Ini bermaksud setiap individu itu harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang mereka lakukan tanpa melihat status, pangkat, dan kedudukan pribadinya. Pengajaran yang keempat adalah kepentingan pengawasan dan pemantauan. Dalam case ini juga mengajarkan kita bahwa penting untuk ada sistem pengawasan yang ketat dalam setiap urusan perolehan atau kontrak yang melibatkan kerajaan. Ini bagi memastikan tidak ada pihak yang memanipulasi proses untuk keuntungan pribadi dan keluarga mereka. Dengan ini, jenayah rasuah dalam perkhidmatan awam dapat dielakkan, sekaligus reputasi penjawat awam yang baik dan amanah tidak akan terjejas. Kesimpulannya, case ini berkaitan pegawai kan bomba yang telah disabitkan bersalah atas tindakan menyalahgunakan kuasa. Komitmen daripada pihak berkuasa amatlah diperlukan. Selain itu, penjawat awam pula perlu menekankan kepentingan integriti. Tindakan yang tidak sepatutnya boleh membawa akibat yang berat. Oleh itu, menjaga standar moral dan etika serta bertanggung jawab amatlah penting bagi semua penjawat awam.